Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabi ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah fi kulli matin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna al-ikhlas wa fihi wal amal bihi wan nashr bihi hatta ya'tiyana al-yaqin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma harrimna lazata ma'siyatik wa razuna lazata ta'atik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, al-aman al-aman al-aman, ya hafiz ya mujib qallisna minal waba. Ya Allah, al-aman al-aman al-aman, ya hafiz ya mujib qallisna minal waba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang mulia di tempat yang mulia pada ketika dan juga waktu yang mulia setelah mana kita mengerjakan ibadah yang mulia yakni solat. Mudah-mudahan dengan keberadaan kita dengan niat yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat, menurunkan barakah dalam majlis ini. Mudah-mudahan dengan keberkatan itu Allah memanjangkan usia kita dalam kebajikan, memberikan kesihatan yang baik kepada kita zahir dan batin, seterusnya menjadikan kita orang yang istiqamah dalam melakukan amal soleh sehinggalah kita diambil nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi pada malam ini kita menyambung pengajian kita daripada kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid darain amin, iaitu kitab Bidayatul Hidayah yang disusun oleh seorang mujaddid abad yang kelima, iaitu Hujjatul Islam yang digelar sebagai Hujjatul Islam, yang sangat masyhur, sangat terkenal. Kitab-kitabnya tersebar di seluruh dunia, bukan sahaja di timur bahkan di barat. Kitab-kitabnya dipelajari, dikaji dan dijadikan panduan dalam kehidupan. Dan alhamdulillah kita sempat mempelajari kitab Bidayatul Hidayah ni, dah sampai kepada bab yang ke-11 dan akan masuk pada bab yang ke-12. Jadi pada akhir daripada bab yang ke-11 pada muka surat 83 tu berkaitan dengan kaifiat sembahyang, macam mana cara nak sembahyang, cara yang betul sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu pada perkara ataupun pada perkara yang terakhir yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, iaitu pada ketika duduk tasyahud akhir ataupun duduk tawaruk, duduk tasyahud akhir, iaitu untuk memberi salam, yang mana kita telah sebutkan sebelum ini. Pada ketika sampai untuk memberi salam itu menyebut Assalamualaikum warahmatullahi, itu sebanyak 2 kali. Maknanya bagi salam sekali ke kanan dan sekali ke kiri. Sekali ke kanan dan sekali ke kiri. Jadi bila mengucapkan salam Assalamualaikum, baru kita berpaling ke arah kanan dan kita menyebut warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi, tak ada wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi Assalamualaikum, kemudian bila berpaling ke kanan warahmatullahi, kemudian berpaling ke sebelah kiri Assalamualaikum warahmatullahi. Dan dalam kau menulis ketika memberi salam itu, maknanya ketika mana menulis untuk memberi salam, wa ima sebelah kanan dan sebelah kiri itu sekira-kira dapat dilihat putihnya pipimu dari sebelah tepimu. Jadi maknanya berpaling tu sehinggakan orang nampak, jemaah lain nampak pipi kita. Nampak pipi kita ketika mana berpaling itu.
Dan itulah yang disebutkan dalam hadis oleh para sahabat, ketika mana Rasulullah SAW berpaling selesai daripada memberi salam, para sahabat menyatakan bahawa kami nampak putihnya pipi Nabi SAW. Jadi maknanya berpaling tu dia nampak pipi kita oleh jemaah yang berada di sebelah kita dan juga di belakang kita. Dia niatkan olehmu akan keluar daripada sembahyang. Bila dah bagi salam, niat keluar daripada sembahyang. Niat keluar daripada sembahyang. Ini sunat, tak wajib. Tapi nak sempurnakan solat tu kena niat keluar daripada sembahyang. Dan hendaklah engkau niatkan memberi salam kepada orang-orang yang ada di kanan dan di kiri daripada segala malaikat dan manusia. Selain daripada niat keluar daripada sembahyang, disunatkan juga untuk kita niatkan salam kita tu. Kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi tu, niatkan salam kita itu untuk orang-orang yang ada di sebelah kanan kita. Siapa jemaah yang ada di sebelah kanan kita? Dan juga jemaah-jemaah yang ada di sebelah kiri kita. Kena niatkan salam tu kepada mereka. Termasuklah segala malaikat. Selain daripada manusia, termasuklah segala malaikat. Kerana yang turut sama solat bersama kita adalah para malaikat dan juga para jin Islam. Para jin Islam termasuklah juga. Jadi niatkan salam tu untuk mereka. Jadi imam niatkan salam untuk jemaah di sebelah kanan dan juga di jemaah sebelah kiri, para malaikat dan yang lain-lain tu. Begitu juga dengan para makmum. Dan apa yang telah disebutkan ini ialah cara sembahyang dengan sendirian. Jadi cara ni, bab sebelah ni, cara sembahyang secara munfarid, secara sendirian. Belum masuk lagi secara berjemaah. Bab 12 ni baru secara berjemaah. Dan akan disebutkan cara sembahyang berjemaah pada fasal yang akan datang, itu pada bab yang ke-12 nanti. Dan yang paling penting diberi perhatian dalam sembahyang ini adalah khusyuk. Perkara paling penting dalam sembahyang ini adalah khusyuk. Apa makna khusyuk? Iaitu hadir hati. Hati dia hadir. Dia sembahyang kat tempat sembahyang tu, hati dia ada kat situ. Bukan hati dia kat shopping mall. Hati dia hadir bersama dengan bacaan dan zikir. Apa yang dia baca, apa yang dia zikirkan, apa perbuatan yang dia buat, segala rukun fi'li, rukun qawli itu dia sedar. Dia hadir hati. Itu barulah namanya khusyuk. Itu pula baru namanya khusyuk. Di dalam hal ini Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala pernah berkata, kullu salatin la yahduru fiha al-qalb fahiya ilal uqubati asra'. Kata Imam Hasan Al-Basri, Hasan Al-Basri ini salah seorang tabi'in, salah seorang imam tabi'in. Dan diriwayatkan bahawa Imam Hasan Al-Basri ini sempat berjumpa dengan salah seorang sahabat, iaitu Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sempat berjumpa. Imam Hasan Basri masih kecil, sempat berjumpa dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Maknanya lepas sahabat, tabi'in. Sahabat Rasulullah, sahabat, tabi'in. Lepas tu tabi'in ataupun atba'ut tabi'in. Jadi Imam Hasan Basri ini adalah tabi'in. Sama sebagaimana Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan sebagainya. Jadi Imam Hasan Basri pernah berkata, setiap sembahyang yang tidak hadir hati padanya, maknanya setiap sembahyang tak ada khusyuk. Tak ada khusyuk. Jadi orang yang sembahyang tak ada khusyuk tu, siksaan lebih dekat daripada rahmat. Siksaan Allah lebih dekat daripada rahmat. Jadi sembahyang ni kena usahakan untuk khusyuk. Macam mana pun kena usahakan untuk khusyuk. Cara nak khusyuk ialah apa?
Cara nak khusyuk adalah pertama betulkan niat, yang kedua faham bacaan, bacaan. Faham segala rukun-rukun solat tu, rukun qauli, rukun fi'li, semua tu, rukun qalbi, semuanya dia faham. Faham perbuatan tu dia faham. Maksudnya nak faham kena ada ilmu lah, nak kena belajar. Bila dah belajar ada ilmu, barulah dapat kefahaman. Bila dapat kefahaman, dengan kefahaman tersebut barulah akan hadirnya hati, barulah akan hadirnya khusyuk. Barulah sembahyang tu menjadi sembahyang yang sempurna, menjadi sembahyang yang sempurna. Para sahabat tak pernah sembahyang tak khusyuk. Para sahabat tak pernah sembahyang tidak khusyuk. Begitu jugalah para tabi'in, ulama salafus soleh. Apa contoh para sahabat bila sembahyang ni khusyuk? Contohnya ada sahabat kena anak panah. Bila nak cabut anak panah tu, dia kata tunggu aku solat dulu. Tengah-tengah solat kejap lagi, tariklah anak panah tu. Jadi bila dia solat, angkat takbiratul ihram, dia solat, tengah-tengah solat, sahabat yang lain tarik anak panah dekat betis dia. Bila dah selesai solat, dah bagi salam, dia tanya sahabat yang lain, dah cabut dah anak panah tadi? Dah cabut dah. Tak rasa sakit? Tak rasa sakit. Pasal apa? Pasal khusyuk. Kita jangankan kena anak panah, nyamuk getik, nyamuk gigit. Kurang ajar punya nyamuk. Kan? Itu kita lah. Sembahyang subuh kan, waktu subuh kan nyamuk banyak kan. Ataupun kena serangga ke, tu dah tak khusyuk. Jadi para sahabat ni khusyuk, sembahyangnya khusyuk. Ada sahabat lain tengah sembahyang di kebun. Tengah sembahyang di kebun kan. Tengah sembahyang di kebun tu, kemudian perhatian dia beralih kepada seekor burung yang cantik. Dia bila dia tengok burung tu cantik, dia pun terbawa-bawa lah fikiran dia tu terhadap burung tu. Oh, cantiknya burung ni apa semua kan. Jadi sehinggalah dia membuatkan dia hilang khusyuk. Bila dia membuatkan dia hilang khusyuk, akhirnya bila dia selesai sembahyang, dia jualkan kebun tu. Pasal dengan sebab itulah dia jadi tidak khusyuk sembahyang. Jadi kena usahakan untuk khusyuk. Jadi nak khusyuk ni bukan kita belajar ini, kita faham ini, terus kita dapat khusyuk. Itu wali-wali mungkin dapat lah. Kita orang awam ni kena usaha, kena tiap-tiap hari usaha khusyuk. Maksudnya tadi kalau sembahyang subuh kita tengok berapa peratus kita dah khusyuk. Katakanlah baru 25%. Kejap lagi sembahyang zuhur, usahakan lagi, lebihkan lagi, tingkatkan lagi usaha dia. Begitulah tiap-tiap hari ketika mana kita sembahyang, wa imma sembahyang wajib ataupun sunat, kita usahakan untuk khusyuk. Salah satu tanda lagi khusyuk sembahyang adalah bila sembahyang dia tak ingat perkara lain, melainkan hanya ingat sembahyang je. Tapi kalau tengah sembahyang tu ingat Allah, nasi belum masak lagi, kejap lagi suami nak balik. Lepas tu pula ingat kereta tak basuh lagi. Lepas tu ingat kain tak lipat lagi, anak belum ambil kat sekolah lagi. Tengah sembahyang ingat. Itu maknanya tak khusyuk. Jadi kena usahakan sembahyang sampai khusyuk. Sebab apa nak kena sembahyang sampai khusyuk ni? Sebab yang dipandang oleh Allah tu adalah hati tu, khusyuk ataupun tidak. Itu yang dipandang. Itu yang dia ambil kira. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda la yusalli salata fala yuktabu lahu sudusuha wala usyruha wa inna ma yuktabu lil abdi min salatihi biqadri ma aqala minha. Sesungguhnya seorang hamba itu mengerjakan sembahyang padahal tidak dituliskan ganjaran sembahyang itu melainkan hanya 1/6 atau 1/10 sahaja. Maknanya tak dapat makan penuh, dapat 1/6, 1/10 saja. Dan hanya senya ditulis ganjaran sembahyang itu mengikut banyak mana yang dia khusyuk di dalamnya. Jadi markah sembahyang ini akan diberikan kepada seseorang yang sembahyang itu kadar mana dia khusyuk.
Kalau dia khusyuk sikit, sikitlah markah dia. Kalau dia khusyuk banyak, banyaklah markah dia. Sempurnalah ganjaran pahala dia. Jadi kena usahakan sembahyang tu sampailah khusyuk, benar-benar khusyuk. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan juga Imam An-Nasai. Hadis selesai bab yang ke-11. InsyaAllah kita masuk pada bab yang ke-12. Bab yang ke-12 iaitu apa? Adab-adab menjadi imam dan adab-adab menjadi makmum. Yakni adab-adab sembahyang berjemaah. Adab-adab sembahyang berjemaah. Apa itu sembahyang berjemaah? Apa itu sembahyang berjemaah? Sembahyang berjemaah tu bila ada seorang imam, ada seorang makmum, maka jadilah jemaah. Maka jadilah jemaah. Kalau hanya ada seorang saja, tak ada seorang yang lain, tak jadi jemaah. Jadi adab-adab sembahyang berjemaah ataupun adab yang berkaitan dengan imam dan makmum ini disebutkan oleh Imam Ghazali di sini ada 13 adab. Ada 13 adab. Yang pertama disebutkan oleh Imam Ghazali di sini, sebaik-baiknya bagi seseorang imam itu bahawa ia meringkaskan sembahyangnya. Sebaik-baiknya bagi seorang imam yang nak memimpin sembahyang berjemaah, hendaklah dia ringkaskan sembahyang dia. Ringkaskan sembahyang jemaah tu. Macam mana maksud ringkaskan sembahyang berjemaah tu? Maksudnya baca surah tu tidak terlalu panjang. Baca surah tak terlalu panjang. Baca surah yang surah yang kita dah sebut sebelum ni. Mana satu surah Qisarul Mufassal dan lain-lain tu. Baca surah-surah itu saja. Surah-surah yang ringkas-ringkas. Dalam hal ini Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, Sayyidina Anas bin Malik ni selain daripada sahabat, Sayyidina Anas ni adalah qadam Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembantu di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana mak dia hantar dia ke rumah Nabi ketika mana dia usia 10 tahun. Dia duduk dengan Nabi, belajar dengan Nabi, berkhidmat kepada Nabi, sampailah Nabi sallam wafat. Jadi dia banyak duduk di rumah Nabi. Jadi kata Sayyidina Anas, aku tidak pernah sembahyang di belakang seseorang yang lebih ringkas sembahyangnya tetapi lebih sempurna selain daripada Rasulullah SAW. Sayyidina Anas kata, bila aku sembahyang belakang Nabi, tak ada seorang yang sembahyang yang ringkas daripada Nabi, tapi sembahyangnya sempurna. Ringkas tapi lebih sempurna. Sembahyang tu ringkas tapi sempurna. Sempurna dengan apa? Dengan segala rukunnya, dengan segala adab-adabnya tu sempurna. Tapi sembahyang tu ringkas. Nabi kalau sembahyang berjemaah, Nabi buat secara ringkas. Nabi tak panjang-panjangkan sembahyang tu. Melainkan kalau Nabi sembahyang seorang diri, iaitu Nabi sembahyang lama. Pernah satu ketika Nabi sembahyang tahajud, qiyamul lail. Lepas Nabi pada rakaat pertama saja Nabi baca 3 juzuk. Lepas habis Baqarah baca surah apa? Al-Imran, Al-Maidah. Sampai sahabat tak sanggup nak berdiri di belakang Nabi. Sampai dah bergetar-getar lutut. Itu sahabat. Kalau kita cabut awal lah. Kan? Nabi bila sembahyang seorang, Nabi baca panjang-panjang. Nabi mula sembahyang seorang, kemudian sahabat datang ikut kat belakang. Kalau daripada awal sahabat dah ikut, Nabi tak akan baca panjang. Oleh kerana Nabi sembahyang dulu, kemudian sahabat datang kat belakang. Jadi sahabat itulah yang meriwayatkan bahawa Nabi baca 3 juzuk hanya pada rakaat yang pertama, belum masuk rakaat kedua lagi. Tapi kalau Nabi sembahyang seorang-seorang, Nabi sembahyang berjemaah, Nabi tak akan baca panjang. Kerana apa Nabi tak akan baca panjang? Kerana sembahyang berjemaah ni adalah
sembahyang yang melibatkan orang lain. Melibatkan orang lain dia kena jaga. Kena jaga hak-hak orang lain, hak-hak makmum. Maksudnya imam dia kena jaga hak-hak makmum. Kerana makmum ni ada pelbagai. Ada makmum yang sakit, ada makmum yang sihat, ada makmum yang golongan kanak-kanak, ada makmum yang golongan wanita, ibu yang menyusukan anak, ada makmum yang ada urusan yang mustahak dan sebagainya. Jadi bila sembahyang berjemaah kena jaga hak semua orang. Sebab itulah tidak dibolehkan untuk baca terlalu panjang, kena diringkaskan. Diringkaskan di sini maksudnya baca surah tu pendek. Segala rukun, segala adab tu kena buat secara sempurnalah. Apa dia punya tertib dia, apa tomak ninah dia, apa saktah dia, tu semua kena buat. Cuma pada surah tu saja dibacakan ringkas. Surah tu dibaca ringkas. Tak dibaca terlalu panjang. Jadi kalau baca terlalu panjang sampai meresahkan makmum, sampai makmum itu dah mengganggu hak makmum. Jadi jangan terlalu panjang, diringkaskan. Ini adab yang pertama. Adab yang berkaitan dengan imam. Kemudian yang kedua adalah apa? Janganlah imam memulakan dengan takbiratul ihram sebelum muazzin selesai daripada iqamatnya dan sebelum saf dibetulkan. Jadi imam adabnya tidak memulakan takbiratul ihram melainkan setelah mana muazzin selesai iqamat dan setelah mana saf telah dibetulkan. Baru imam angkat takbiratul ihram. Samalah dengan muazzin pun. Muazzin kena tunggulah dulu jemaah selesai solat barulah iqamat. Ini kadang-kadang bukan di sinilah, di Afrika Selatan sana tu. Muazzin tak menyempat. Tak menyempat ya, menyempat. Ada jemaah tengah tahiyat akhir. Muazzin dah iqamat, mungkin dia tak terperasan. Kan? Jadi jemaah yang sembahyang ni dah kelang kabut dah. Baca tahiyat pun dah tak betul dah. Jadi kena tunggu dulu semua dah selesai sembahyang, barulah diiqamatkan. Kemudian diingatkan juga pada muazzin, bila nak iqamat jangan sekali-kali sebut jangan sekali-kali sebut saf. Jangan sekali-kali sebut saf. Ini banyak tempat-tempat yang lain bila nak iqamat muazzin akan sebut saf. Kenapa nak kena sebut saf? Dalam mazhab Syafi'i tak perlu sebut saf. Yang sebut saf tu adalah imam, bukan muazzin. Jadi muazzin jangan ambil tugas imam. Jangan ambil tugas imam. Macam mana boleh jadi punca yang muazzin boleh sebut saf ni? Puncanya ialah tidak lain tak bukan ialah apa? Kan dalam masyarakat kita ni ada jemaah tabligh. Jemaah tabligh bila pergi ke IPB kan? India, Pakistan, Bangladesh. India, Pakistan, Bangladesh ni mereka ni mazhab Hanafi. Mereka ni mazhab Hanafi. Jadi oleh kerana yang ikut ini kebanyakan awam, jadi bila pergi ke sana kadang-kadang dia terikut-ikut bawa balik terikut-ikut dengan mazhab Hanafi. Dalam mazhab Syafi'i yang sebut saf tu adalah imam, bukan muazzin. Jadi lepas ni jangan dah buat. Kenapa? Kerana bila muazzin sebut saf, automatik makmum akan terus berdiri. Padahal dalam mazhab Syafi'i disunahkan berdiri itu selepas selesai iqamat, baru berdiri. Bukan berdiri ketika mana muazzin nak iqamat. Boleh jelas ini bila muazzin sebut Allahu akbar, Allahu akbar, semua dah berdiri. Belum tempatnya disunatkan lagi untuk berdiri. Puncanya tadilah bila muazzin sebut saf, semua berdiri ya. Kan? Sedangkan bukan tempat dia. Tempatnya ialah apa? Bila selesai muazzin selesai qomat baru berdiri. Dan ada di situ ada dua keadaan. Kalau seseorang tu dia sakit lutut, dia lambat nak berdiri.
maka dia boleh berdiri ketika mana muazzin sebut qad qamatis solah, dia dah berdiri ketika itu. Sedangkan orang yang sihat, selesai muazzin iqamat baru dia berdiri, baru disunahkan untuk berdiri, untuk qiyam. Dan muazzin nak iqamat pun dia kena tanya imam. Dia tak boleh main bedal je dia nak qomat. Dia kena tanya imam dulu. Waktu dia azan tadi, dia tak perlu tanya imam. Itu hak muazzin. Masuk je waktu, dia boleh terus azan. Dia tak perlu tanya imam. Tapi bila dia nak iqamat, dia kena tanya imam. Mam, dah boleh? Imam kata boleh, baru dia qomat. Kalau imam kata tak boleh lagi, dia tak boleh qomat. Dia tak boleh iqamat. Itu peraturan dia. Itu peraturan dia. Kerana nak iqamat hak imam, keizinan imam. Nak azan itu tak perlu tanya imam. Sebab apa nak kena tanya imam? Sebab kejap lagi imam yang nak memimpin solat. Kalau tak tanya imam, tah imam belum bersedia macam mana? Muazzin tu iqamat, imam tak sedia lagi. Imam kata aku tak bersedia lagi. Macam aku dah qomat dah, kan? Ni kena tahu tempat-tempat dia. Kena tahu. Jadi jangan sebut shaf. Sebut shaf tu adalah imam. Imam bila nak berdiri sebelum angkat takbiratul ihram, imam akan sebut shaf. Betulkan shaf dan sebagainya. Itu tanggungjawab imam, bukan tanggungjawab muazzin. Jadi imam tak akan mula takbiratul ihram melainkan bila muazzin dah qomat. Maknanya bila imam dah bagi keizinan pada muazzin untuk qomat, dah boleh qomat, iqamat. Lepas tu shaf dah dibetulkan, baru diangkat takbiratul ihram. Maksudnya imam kena perhatilah, tengok kanan, tengok kiri, semua dah shaf dah betul apa semua. Baru takbiratul ihram. Kalau zaman dulu, zaman sahabat bawa pedang. Tengok shaf tu betul ke tidak. Sebab zaman dulu kan sembahyang di atas pasir. Masjid dulu tak ada lantai, lantainya pasir. Jadi tak ada garisan. Jadi nak tengok lurus tak lurus dengan pedang. Tengok lurus ke tak lurus. Kita ni ada garisan, dah ada semua siap dah. Itu pun tak lurus-lurus juga. Ada tak lurus juga, kan? Itu dia punya tertib dia, cara dia. Jadi jangan anggap bab solat ni Allah dulu dah belajar dah, apa nak belajar lagi. Jangan. Ada perkara-perkara yang perlu didetailkan. Ada perkara-perkara yang terlepas pandang ataupun tak diambil hirau. Kemudian yang ketiga, imam hendaklah mengangkat suaranya dengan takbir. Maknanya dia kena takbir dengan lantang. Kena angkat takbiratul ihram tu dengan lantang, suara lantang. Jangan suara terseluar sangat. Suara kena lantang supaya makmum di belakang tu dengar. Cuma sekarang ni alhamdulillah lah, oleh kerana ada pembesar suara, dia boleh dengar sampai ke belakang. Macam mana kalau tak ada pembesar suara? Tak ada elektrik. Dia kena besarkan suara dia, suara asli dia tu. Dan makmum pula jangan mengangkat suaranya kecuali sekadar untuk mendengarkannya kepada dirinya sendiri. Sedangkan makmum jangan angkat suara, jangan tinggi suara dengan besarkan suara tu lebih daripada suara imam. Jangan lebih daripada suara imam, melainkan kadar hanya dengar di telinga saja. Pasal rukun qauli, kena dengar di telinga dia. Ini kalau makmum takbir pun tak dengar telinga, tidak sah. Baca Fatihah pun tak dengar telinga, tidak sah. Tidak sah semayang dia. Kena dengar di telinga. Oleh sebab itulah dalam semayang jemaah ni ada tempat-tempat yang imam kena berhenti bagi laluan pada makmum. Nanti kalau imam tak bagi laluan pada makmum, nanti makmum baca tu tak dengar di telinga dia. Contohnya apa? Bila selesai Fatihah, imam terus baca surah. Itu tak boleh. Imam kena bagi laluan pada makmum untuk baca Fatihah tu sampai selesai, barulah imam tu baca surah. Itu tertib dia. Oleh sebab tu disebutkan kadar berhenti imam selesai daripada Fatihah yang wajib itu adalah kadar Fatihah yang sunat. Kadar Fatihah sunat tu adalah Fatihah yang kedua. Maksudnya imam selesai baca Fatihah yang pertama tu memang wajib. Selesai
ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dah selesai takmin, amin, imam kena berhenti dulu, baca Fatihah kali kedua dalam hati. Yang itu sunat. Dia baca tujuannya apa? Tujuan untuk ukur masa tu. Selesai dia habis baca Fatihah yang sunat, dia dah tahu makmum kat belakang ni dah habis Fatihah yang wajib bagi makmum, dan dia mula untuk baca surah. Maka tak terganggulah makmum yang nak baca surah. Tapi kalau imam baca Fatihah, lepas baca Fatihah dia kelang kabut nak pergi baca surah, makmum kat belakang dia nak kena pasang dua-dua telinga. Satu nak dengar Fatihah dia, satu nak dengar surah imam. Dia kan kacau tu. Jadi terganggu. Apatah lagi bila guna pembesar suara, memang itu akan terganggu. Bila terganggu, dia antara dengar tak dengar lah makmum baca Fatihah tu kat telinga dia. Yang ni imam kena ambil perhatian, sebab itu adalah hak makmum, kena bagi laluan dulu pada makmum. Jadi imam kena angkat suara, dan makmum tak perlu angkat suara ketika mana takbiratul ihram. Tak angkat suara terlalu tinggilah. Yang keempat, imam hendaklah berniat menjadi imam supaya ia mendapat pahala berjemaah. Imam pula jangan lupa nak niat jadi imam, kan? Kena niat menjadi imam supaya dapat pahala berjemaah. Maknanya dapat pahala 27 kali ganda tu, ataupun 25 kali ganda tu, kalau tak kena potong lah markah tu. Kalau buat lagi perkara makruh kena potong semua tu, tak tahu lah nak tinggal berapa markah. Jikalau imam tak berniat menjadi imam, kalaulah dikatakanlah imam tak niat jadi imam, terlupa nak buat macam mana, terlupa, dan makmum di belakang berniat mengikut imam, dan makmum pula kat belakang tu dia niat ikut imam, maka sah sembahyang sekalian makmum. Sembahyang sekalian makmum tu sah, dan mereka yakni makmum itu mendapat pahala berjemaah. Dan sah juga sembahyang imam. Sembahyang imam tadi sah juga, tetapi imam tak dapat pahala jemaah pasal dia tak niat jadi imam. Jelas? Pasal dia tak niat jadi imam. Kemudian yang kelima, imam hendaklah merendahkan suaranya ketika membaca doa iftitah, seperti halnya orang yang sembahyang sendirian ataupun munfarid. Imam ketika mana baca doa iftitah, imam rendahkan suara. Itu kita dah maklum. Cuma perkara yang kadang-kadang ditinggalkan oleh imam ni, kadang-kadang tak baca doa iftitah. Kebanyakan imam kadang-kadang tak baca doa iftitah. Kena baca doa iftitah ni walaupun sunat. Kerana apa? Kerana dia macam ni, bila imam angkat takbiratul ihram, kan lepas imam angkat takbiratul ihram, makmum angkat takbiratul ihram berturut-turut. Dia terikut-ikut lah. Kan makmum dia kena ikut imam. Lepas tu bila imam baca doa iftitah, makmum pun baca doa iftitah, itu sama. Setara. Bila imam tak baca doa iftitah, imam terus nak baca Fatihah, sedangkan ketika itu makmum tengah baca doa iftitah. Jadi nanti kalau makmum yang baca doa iftitah tu, kadang-kadang takut dia tak sempat dengan Fatihah, kemudian dengan Fatihah sebab imam tak baca tadi. Jadi imam seboleh-bolehnya jangan tinggal doa iftitah. Kalau tak nak baca panjang, baca yang pendek, baca yang ringkas. Baca yang ringkas. Dan kalau tinggal doa iftitah ni, rugilah. Setiap perkara yang sunat dalam sembahyang kalau ditinggalkan, rugi, makruh. Rugi, tinggal, tak dapat pahala, sia-sia. Jadi jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan. Seperti halnya orang yang sembahyang sendirian, dan adalah imam meninggikan suaranya ketika membaca suratul Fatihah. Ketika mana baca surah Fatihah, imam kena baca secara jahar, kena baca dengan lantang, supaya makmum dapat dengar Fatihah imam tu. Jadi bila selesai baca doa iftitah, berhenti sekejap, lepas tu katalah baca isti'azah, lepas baca isti'azah berhenti sekejap, barulah baca Fatihah, bermula daripada basmalah tu.
Lepas daripada baca suratul Fatihah, yang ni ada perkara sunat. Maknanya lepas pada baca Fatihah tu khairul maghdubi alaihim waladdallin. Sunat dibaca rabbighfirli, paling ringkas, ataupun rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wali jami'al muslimin wal muslimat. Itu yang panjang lah. Kalau yang paling ringkas, selepas habis baca Fatihah, sebelum amin, sebelum ucapkan takmin tu, dibaca oleh imam rabbighfirli wali walidayya, kemudian wali jami'al muslimin wal muslimat. Selesai yang tu baru amin. Baru amin. Baru amin. Disunatkan baca. Tak nak baca pun tak apa, tapi disunatkan baca ketika itulah. Hanya pada imam. Makmum tak disunatkan bacalah ketika mana solat berjemaah, kecuali kalau dia solat sendirian. Dia hanya imam boleh tamat. Boleh tekan boleh tamat, tapi kan rasa ada jemaah lelaki yang belakang bukan solat perempuan. Kita solat sunat lah. Dia tak perasan. Dia macam bersembunyi. Kalau masa dulu ada bawa solat sunat. Dia tak tahu ada teman lain yang solat tak sunat. Dia tak. Adakah perlu kami jemaah lepas sekali? Dia habiskan solat dia lah. Habiskan solat dia, lepas tu dia masuk, maknanya masuk sekali dengan jemaah. Mana yang dia sempat, mana yang dia sempat. Kalau dia mufaraqah, kalau dia keluar pada sembahyang, rugi ya. Sembahyang tu tak ada apa, sia-sia. Kan? Jadi dia habiskan, masa dia ringkaskan, cepat-cepat habiskan, kemudian masuk bergabung dengan para jemaah. Oleh sebab itulah Bilal ataupun muazzin, dia kena cek betul-betul lah, kena pandang betul-betul lah, tengok betul-betul ada ke. Dah tak ada betul-betul, baru dia qomat. Yang dalam masjid, yang tengah ambil wuduk tu tak kira lah, itu dia masuk kemudian. Nanti dia masuk kemudian. Ataupun kalau dia nak tunggu pun boleh tunggulah, kalau masa tu masih panjang. Contohnya solat tu masa dia masih panjang, dia boleh tunggu yang tengah ambil wuduk tu, bagi masa. Tapi kalau masa solat tu singkat, contohnya subuh ataupun maghrib kan, singkat, dia tak perlu tunggu yang tengah ambil wuduk tu. Tapi kalau yang tengah semayang tu, tunggulah sekejap biar dia selesaikan semayang dia tu. Lepas tu baru qomat. Selesai pada baca Fatihah. Yang dekat Fatihah ni, bila imam selesai baca Fatihah tadi, lepas daripada takmin, imam baca Fatihah yang kedua secara sir. Baca secara sir. Kalau imam tak nak baca Fatihah kali kedua pun, dia boleh baca zikir-zikir yang lain, sementara dia tunggu makmum selesai baca Fatihah masing-masing. Cuma dia kena tahulah ukuran masa tu macam mana, kadar habis Fatihah makmum tu. Jadi kalau dia tak boleh nak tentukan kadar habis Fatihah makmum tu, cara paling baik adalah dia baca Fatihah kali kedua. Dan Fatihah kali kedua tu adalah sunat. Fatihah pertama tu wajib. Fatihah yang dia ulang tu adalah sunat. Tapi jangan ulang baca secara jahar, baca secara sir. Nanti kalau baca jahar juga, makmum kata, imam tadi baca dah Fatihah, baca lagi Fatihah yang kedua. Dia baca secara sir, baca dalam hati, supaya dia nak tahu kadar habisnya Fatihah makmum. Bila selesai dia baca Fatihah yang kedua tu, dia dah tahu makmum kat belakang tu dah habislah, ghalibnya dah habis baca Fatihah. Lepas tu barulah dia mula untuk baca surah. Maksudnya dia akan sembahyang tu akan sempurna. Lepas imam habis, makmum buat. Lepas makmum buat, imam buat yang lain. Jadi dia nampaklah dia punya teratur dia. Samalah dengan rukun fi'li. Bila imam selesai takbiratul ihram, makmum baru takbiratul ihram. Imam baca doa iftitah, makmum baca doa iftitah sama-sama. Kemudian imam masuk baca Fatihah, makmum dengar Fatihah imam.
Imam selesai Fatihah yang wajib, imam baca Fatihah yang sunat, makmum baca Fatihah yang wajib. Makmum selesai Fatihah yang wajib, imam baca surah. Imam selesai baca surah, imam tengah baca surah, makmum dengar surah imam. Nampak tak dia punya cantik dia tu? Tapi kalau tak buat macam mana yang sepatutnya, itu yang ada yang tertinggal. Itu yang ada makmum yang tertinggal. Jelas kan? Samalah seperti mana sikit lagi, samalah seperti mana perbuatan rukun fi'li. Bila imam dah turun rokok, sempurna rokok imam, baru makmum turun rokok. Bila makmum dah turun sempurna rokok imam, baru imam bangun untuk i'tidal, bergilir-gilir macam tu. Baru nampak cantik sembahyang tu. Ini tak berlumba-lumba, imam turun rokok, belum makmum turun rokok, imam terus naik, makmum kata sudah. Tambah-tambah makmum yang bergetar lutut ni. Itu sebab tu imam kena prihatin. Imam kena prihatin. Dah nama pun imam. Apa maksud imam? Imam ni pemimpin. Pemimpin ni apa peranan dia? Memimpin makmum. Maksudnya macam mana dia memimpin makmum? Dia kena tengok step makmum tu, baru namanya pemimpin. Macam kita nak pimpin orang sakit lah kan, kita pelan-pelan, itu baru namanya imam. Tapi kalau kita ikut kita lah, makmum nak sempat tak sempat, itu dia punya pasal lah. Itu bukan nama imam, itu bukan nama pemimpin. Itu bukan orang yang memimpin. Jadi pemimpin dia kena tengok orang yang dipimpin tu dah selesai buat belum? Dah selesai, okey, baru dia pergi step yang seterusnya. Dah selesai step yang seterusnya, step yang lain pula, sampailah bagi salam. Sampailah bagi salam. Jadi kita berhenti dulu adab yang kelima. InsyaAllah nanti kita sambung. Masih lagi ada adab yang kelima tu, adab keenam dan seterusnya. Jadi bila kita ikut nanti 13 adab-adab yang disebutkan oleh Mazhari ini, insyaAllah solat Jumaat kita tu akan jadi solat yang sempurna lah. Mudah-mudahan menjadi solat yang sempurna kalau kita ikut tertib-tertib dan adab-adab yang disebutkan nanti tu, insyaAllah solat kita akan menjadi sempurna, solat imam dan juga makmum tu akan menjadi sempurna. Jadi sekadar itu saja yang dapat disampaikan pada malam ini. Yang baik tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah kurang tu daripada diri saya sendiri. Mohon maaf salah silap dan sebagainya, mohon bagi teguran. Wallahu a'lamu bissawab wa ilaihi marji'u wal ma'ab wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.